Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berehat sekejap. So, kita terus sambung kepada sambungan video. Saya kena lajukan untuk kali ini. Saya tak nak sampai 30 minit dah. Kalau boleh dapat 20 minit pun cun. So, mesti semua tertanya-tanya, kenapa cikgu tiba-tiba jadi hitam gelap kan? So, tak ada apa. So, saya sengaja sebab video saya nak separuh saya private kan, maksudnya saya memang unlisted, orang takkan jumpa melainkan anda saja jumpa. Satu video ini separuh ini saya nak publikkan. So saya tak naklah orang kenal saya, biar wajah saya sentiasa menjadi rahsia pada anda dan kepada semua. So kita teruskan kepada perbincangan soalan peperiksaan kita untuk soalan ketiga. Okey, soalan ketiga kita, jelaskan proses pembentukan hujan asid. Hujan asid pula berkaitan dengan hujan asid. So masa kita belajar, seronok kan pasal hujan asid, macam-macam korang punya imajinasi kan. Hujan turun kena muka, buruk muka, macam-macam korang cakap kan. Imajinasi korang. So sekarang ni korang dah faham benda itu. Sekarang ni dia perlu jelaskan proses pembentukan hujan asid 4 markah. So yang ini memang ramai yang bercerita. Bila saya baca, saya boleh rangkungkan markah gitu je lah. So kebanyakannya adalah yang dapat 4 markah juga, tapi ramai yang tak dapat lah. So pada saya nak senang untuk membantu cikgu bagi anda 4 markah, buatlah penerangan 4 ayat jugalah. 4 ayat kita boleh anggapkan setiap ayat 1 markah. So kena detail lah penerangannya. Bukannya boleh main penerangan, cikgu, kawasan kilang keluarkan asap, lepas tu hujan turun bergabung dengan asap, dah hujan asid. Nak dapat 4 markah macam tu? Memang tak lah. Kena detail lah. Okey, kena detail. So, macam mana? Kita teruskan. Tulis nombor soalan dahulu. Soalan 3A. So, dalam bentuk karangan, anda perlu menerangkan, iaitu pertama sekali, proses pembentukan hujan asid adalah ia berlaku di kawasan tercemar dengan teruk, terutamanya kawasan perindustrian. Skema dengan selambanya KWSN. Okey. So kawasan tulis betul-betul lah. Kawasan KAWASAN, kawasan. Okey. Seterusnya penerangan satu perengan. So kawasan tercemar teruk, terutamanya kawasan perindustrian. Kita Pasir Gudang. Perindustrian yang sangat banyak. Kawasan kita lah ni. Okey, yang kedua, pencemaran yang berpunca daripada pembakaran bahan api fosil daripada tambah daripada kilang atau kenderaan telah menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida yang banyak ke atmosfera. Yang ni saya yakin ramai yang tak ingat. Tapi ada pelajar, dia boleh sebut satu pun saya kira okey dah. Karbon dioksida dia sebut. Saya bagi markah dah. So, kalau boleh ingat semua, sangat talented. Tapi kalau tak ingat, dapat sebut karbon dioksida pun bagilah markah, tak ada masalah lah. Seterusnya, gas-gas ini akan larut dalam wap air, lalu menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik. Cikgu, ada ke penerangan ni semua? Dalam buku teks ada, bang. Cari betul-betul. So, yang keempat, wap air mengandungi asid akan membentuk awan dan terpeluap. Bahasa dia kan. Membentuk awan dan terpeluap. Hujan akan turun sebagai hujan asid. Itulah penerangan untuk 4 markah, bang. Bukannya senang-senang 4 markah. Korang buat 2 ayat, 4 markah. Suka hidup orang. 4 markah, So, habis 4 markah ini, soalan 3B, jangan sambung. Berapa kali nak cakap, jangan sambung perenggan ini. Geram aku siapa sambung. Jangan sambung, tulis soalan balik, soalan 3B. Soalan 3B. Saya nak sambung, tak dapat So, saya keluarkan helaian kertas yang lain. Korang sambung bawah itu jangan tak faham pula. Okey. Soalan 3B. Huraikan kesan-kesan hujan asid yang boleh berlaku apabila berlakunya hujan asid di sesuatu tempat.
huraikan kesan-kesan ya. Sebelum saya teruskan kepada kesan-kesannya, kata kunci yang keempat adalah semangat. SEMANGAT. Okey. So, kesan ni adalah apa yang akan berlaku apabila adanya hujan asid. Hujan asid, bila turun hujan asid di kawasan itu, apa yang akan berlaku? Tak ada berlaku apa-apa ke? Habis itu kenapa kita nak namakan dia hujan asid? Mesti dia lain daripada hujan biasa. Hujan biasa tidak akan membawa apa-apa masalah. Tapi hujan asid mesti ada something yang boleh membawa something yang tak elok. So, dia nak sekarang ni, kesan dia apabila hujan asid turun, apa yang akan berlaku? So, menjawab soalan ini, macam saya bagi tahu, 6 markah huraikan. So, 2 perenggan. Fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. Settle. Okey. Menjawab soalan, kesan-kesan hujan asid yang boleh berlaku apabila berlakunya hujan asid di suatu tempat. Yang pertama adalah, okey, kesan-kesan hujan asid yang boleh berlaku di suatu tempat. Yang pertama adalah mengancam kesihatan manusia. Titik dulu. So, saya senang nak menanda. Oh, ni fakta. Senang. Jangan pening kepala. Jangan main sambung iaitu. Pening saya nak mencari. Rugi markah nanti korang. Okey? Fakta 1 markah. Huraikan mengancam kesihatan manusia ni. Huraikan ayat sendiri. Manusia yang terkena hujan asid ini berisiko untuk mengalami pelbagai penyakit bergantung kepada tahap ketahanan badan, tahap ketahanan Hai, komputer ni kena hempuk jugalah sekali Kalau hempuk dia, saya kena beli yang baru. So, geram pula kan. Tahap ketahanan badan manusia tersebut. So, huraiannya betulkan. Mana saya suruh betulkan dalam buku nota. Jangan sampai saya cek salah, siap. Okey. Contoh. Sebagai contoh, antara penyakit disebabkan hujan asid adalah seperti penyakit kulit dan alahan teruk. Rupanya orang ada penyakit kulit ni, bila kena hujan asid bahaya. Orang ada alahan juga bahaya. Tergaru-garu kan. So ni jawapan dia. 3 markah 1 perenggan. Yang kedua pula, bermula kesan-kesan hujan asid tadi. Bermula yang ini kesan-kesan hujan asid yang boleh berlaku di suatu tempat. Yang kedua pula, yang kedua adalah memusnahkan tanaman dan tumbuhan. Tanaman dan tumbuhan juga akan musnah. Cikgu, sekali hujan terus musnah, tak boleh bercucuk tanam lah. Tak adalah sekali. Tapi dalam hujan asid yang banyak dan kekerapan yang tinggi, memang tumbuhan dan tanaman boleh musnah. So, kalau pokok yang besar-besar tu susah lah sikit. Tapi pokok yang kecil-kecil baru nak tumbuh tu memang ada kesan dia. Okey, huraiannya. Tanaman dan tumbuhan mendapat kesan sampingan secara tidak langsung, iaitu tidak subur dan sekaligus boleh memusnahkan. Okey, huraiannya. Okey, sebagai contoh, kesan kemusnahan pada tanaman dan tumbuhan jelas dapat dibandingkan di kawasan perindustrian seperti di Pasir Gudang Johor. Kita boleh tengok kita berada di Pasir Gudang sekarang ni. Okey. Kalau siapa-siapa orang yang luar, saya kan publikkan benda ni, ramai yang tengok, yang ni cikgu ni mengajar Pasir Gudang, isu besar Pasir Gudang ni. Sudah kan. Tapi nak cakapnya Pasir Gudang kita semua, biar kita tak cerita benda lain, kita cerita pasal kehidupan kita di Pasir Gudang. Korang sendiri tahu dengan udaranya macam mana, kesihatannya macam mana di Pasir Gudang ini. So, bila kekerapan sangat hujannya memang hujan asid disebabkan kita kilang saja perindustrian terlalu banyak di sini So memang kita akan rasa macam mana kan. Saya kena hujan sikit, tergaru-garu terus. Saya pun macam tu kan. So itu adalah hakikatnya yang kita kena terima lah So sambil-sambil saya membebel, saya bagi anda tengok jawapan. Nampak Okay, boleh stop sekejap dan screenshot. Okay, screenshot pula. Salin teruslah. Stop kejap dan salin dalam buku nota. Okey, sementara saya sengitkan kepala saya macam ini, tak ada salahnya kalau saya terus ke kata kunci yang kelima, iaitu wira. W-I-R-A. Okey. Kembali makhluk hitam ini menutupi jawapan pada muka korang. Okey, seterusnya. Soalan yang terakhir
soalan 4. Saya ulang balik Cikgu, saya tak jawab pun soalan 4 hari tu cikgu dalam exam. Nak kena salin juga ke? Salin. Salin tak salin siap. Salin. Siapa suruh belajar? Okey, salin okey. Jelaskan tentang dua kepentingan pengangkutan udara di Malaysia. Dua kepentingan pengangkutan udara di Malaysia. Okey, tulis soalan dahulu. Soalan 4A. So, kita menjawab dua kepentingan pengangkutan udara. Pengangkutan udara tak ada benda lain, kapal terbang saja. Okey, kapal terbang. Kita fokus kapal terbang. Okey. Kepentingan pengangkutan udara di Malaysia yang pertama adalah menggalakkan integrasi nasional. Ingat yang tu, bila mengajar memang perkataan ni anda kena ingat. Integrasi nasional. Apa itu? Di mana kita berhubung antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Integrasi nasional. Dia nak 4 markah ni. 4 markah maksudnya fakta dan huraian saja. So, terangkan, huraikan. Melalui penggunaan pengangkutan udara, Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak dapat dihubungkan dengan cepat dan pantas. Itu adalah menggalakkan integrasi nasional. 2 markah. Yang kedua, kepentingan pengangkutan udara di Malaysia yang kedua adalah meningkatkan darjah ketersampaian. Tolong kat sini typo berlaku lagi. Yang ini gerakkan dia, tolakkan dia supaya jadi perenggan sikit. Jangan rapat macam ni lah, buruk. Okey, jadikan perenggan sikit So, meningkatkan darjah ketersampaian pula macam mana? Melalui pengangkutan udara, penduduk akan dapat sampai ke kawasan-kawasan yang jauh untuk menghantar barangan, untuk sektor pelancongan, kegunaan sektor pelancongan dan untuk urusan kerja. Boleh sampai ke mana-mana tempat yang jauh So, itu maksudnya meningkatkan darjah ketersampaian. Okay, kita nak pergi ke Jepun. Kalau dulu kalau tak ada kapal terbang, macam mana nak sampai? Nak gayuh basikal. Berapa tahun nak sampai? So, kita bila adanya kapal terbang itu, kita dapat sampai dengan pantas. Okay. Soalan 4A settle. Jangan gabung dengan soalan 4B. Tulis nombor soalan balik. Soalan 4B. Dan yang terakhir adalah saya buat di kertas baru. Huraikan secara ringkas 3 kepentingan pengangkutan awam. Macam saya bagi tahu, bila kata huraikan, kalau saya nak fakta huraian contoh. So, bila minta soalan 3, kalau anda buat 3, mesti fakta huraian. Tapi kalau anda ikut cara saya, fakta huraian contoh pun saya bagi markah full. Okay? So, huraikan secara ringkas 3 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Kita tulis soalan, terangkan. Kepentingan pengangkutan awam di Malaysia yang pertama adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Tengok, dia terus keluar dengan huraian. Sia-sia saya punya hyperlink. Menyampah betul lah kan? Okey. Yang kedua, huraikan apabila pengguna lebih ramai menggunakan pengangkutan awam, maka penggunaan kenderaan persendirian di jalan raya akan berkurangan sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas. So, bila orang tak guna pengangkutan awam, semua guna kereta sendiri, kat jalan raya tu memang jam teruk. Tapi bila semua menggunakan pengangkutan awam macam bas, dalam bas boleh isi muat berapa? 20, 30 orang. Kalau 30 orang tak guna bas, 30 kereta kat jalan raya. Jam akan teruk. Okey? Kalau kat KL, monorail, LRT, pelbagai lagi yang digunakan. Kalau semua tak ada benda tu, menggunakan kereta, lagi dahsyat jam. Okey, sebagai contoh, antara pengangkutan awam yang mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas adalah bas dan LRT. So, nama apa contohnya? Nama kenderaan bas dan LRT. Itu yang pertama. So, yang kedua, kepentingan pengangkutan awam di Malaysia yang kedua ialah, yang kedua ialah mengurangkan pencemaran udara. Kenapa pula? Huraikan. Apabila kenderaan persendirian berkurang di jalan raya, kereta sendiri tak ada, setiap kereta mengeluarkan asap. So, bila kenderaan persendirian tak ada, maka kadar pengeluaran asap kenderaan juga akan berkurangan. Sekaligus mengelakkan pencemaran udara berlaku. Bila kurang asap, kuranglah pencemaran udara. Okey?
Sebagai contoh, antara pengangkutan awam yang tidak menyebabkan pencemaran udara adalah seperti LRT, komuter dan monorail. Di KL itu, kenderaan ini memang sangat-sangat menjimatkan pencemaran udara. Mereka tak mengeluarkan asap. Ada nampak LRT lalu berkumpul asap macam asap lori? Tak ada. So, kenderaan ini memang menjaga pencemaran udara. Tidak menyebabkan pencemaran udara, malah membantu untuk mengurangkan pencemaran udara. So, settle 4. Okey, so untuk anda saya terpaksa alihkan kepala sikit. Salin So, stop dan salin. So, video kedua ni baru 15 minit. Tadi 31 minit, sekarang 15 minit. So, 31, 15, baru 46 minit lebih kurang. Saya target 50 minit. Okay, so dengan itu, tak apa, saya bagi anda peluang untuk salin dengan tulisan yang cantik jawapan-jawapan ini. So, mana yang salah tadi, dengar balik, betulkan. Okay, so saya bagi anda masa rehat lah untuk anda tunggukan waktu untuk catatan kehadiran. So, macam biasa, 20 minit sebelum tamat kelas kita, saya akan berikan link untuk isi kehadiran. Dan pada link isi kehadiran itu, anda mesti isi semua kata kunci yang diberikan. Okey, minggu sebelum cuti hari itu, kantoi berapa ramai orang yang selama ni tanda hadir. Tiba-tiba minggu lepas PM saya, cikgu, kenapa saya tak jumpa kata kunci yang ni? Dia boleh tanya saya. So, saya jawab apa? Macam kita bincangkan, macam yang kita janji. Saya jawab, tak tahu. Kalau ikut peraturan saya, ikut langkah saya berikan, jawapannya ada. Saya jawab mudah. Cuma terima kasih pada ada 3-4 orang yang dah PM saya meminta supaya saya tak paparkan nama yang berjaya isi kehadiran. Sebab ramai yang cuba tipu kan. Bila kita listkan, okey, nama ni dah berjaya isi kehadiran. Oh, senang kerja dia. Dia pergi PM terus orang tu. Apa kata kunci aku tak dapat tadi? Orang tu pun member punya pasal kan. Saya dah cakap, siapa yang bagi berdosa. Tapi dia pun member punya pasal minta. Tak apalah, dosa pun. Tak kuat iman betul lah korang. So, tak apa. Bila PM saya tukar cara dia. Di mana saya dah tak listkan nama siapa yang berjaya. Habis kelas saja baru saya naikkan kehadiran. Okey, yang ni berjaya. So, kehadiran dah ditutup padan muka. So, ramai yang lepas tu baru PM saya, cikgu, saya tak dapat kat mana cikgu letak. Baru tahu. Tak ikut peraturan saya daripada awal sampai akhir. So, kali ini tolong fokus betul-betul. So, kata kunci ke-6 hari ini adalah warisan. W-A-R-I-S-A-N. Warisan. Okey, so saya tamatkan video saya pada hari ini, pengajaran saya pada hari ini. So, kita jumpa lagi minggu hadapan. So, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.